Cantik sekali. Iya. Yuk kita masuk. Jadi 2 lantai tadi sudah penuh semuanya ya. 喝呀什么都要开头都要说 Bismillahirrahmanirrahim 这一句阿拉伯语。 Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy, masih dari kota Guangzhou. Dan hari ini aku masih temani sama Puspita. Halo, gimana kabarnya Puspita? Baik. Baik ya. Nah, jadi kota Guangzhou itu selain dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan di Tiongkok, juga dikenal sebagai salah satu tempat atau salah satu kota di mana agama Islam itu paling awal memasuki negara China ini. Yap. Benar ya? Benar. Ya. Nah, sekarang kita lagi berada di sebuah tempat yang dianggap sangat suci bagi Muslim Tiongkok. Bahkan juga dianggap sangat suci bagi Muslim yang ada di seluruh dunia, yaitu makam dari sahabat Nabi, Sa'd bin Abi Waqqas. Pernah dengar nggak mengenai Sa'd bin Abi Waqqas? Belum tahu dia orang mana. Orang Arab. Ya. Mungkin dia membantu menyebar agama Islam. Iya, di sini. Jadi ada beberapa versi mengenai sejarah penyebaran agama Islam di China ini. Yep. Kamu tahu nggak? Saya tahu kan, saya dari Xi'an ya. Xi'an itu ibu kota dinasti Tang. Dan Yep. pada dinasti Tang itu dinasti atau negara Tiongkok itu sangat terbuka dan Yep. banyak perdagangan dengan negara Arab. Iya. Terus Persia. ya, Iya. terus ada pedagang Arab untuk perdagangan untuk Tiongkok. Iya. Pastilah ada komunikasi kebudayaan. Terus katanya pada dinasti Tang, kalau zaman yang lebih spesifik saya kurang tahu. Oke. Kalau masuk pasti pada dinasti Tang. Jadi menurut sumber yang saya baca, ada beberapa versi ya mengenai penyebaran agama Islam di China ini. Yep. Salah satunya menurut catatan resmi dari dinasti Tang. Jadi agama Islam itu masuk ke China pada tahun 651 yang dibawa oleh rombongan pedagang Arab pada saat itu yang diutus oleh pemimpin Khalifah Utsman bin Affan. Ya, itu versi pertamanya ya. Yep. Ya, kemudian setelah dibawa ke sini, kemudian tersebarlah ke seluruh penjuru yang ada di Tiongkok. Kemudian versi kedua itu menurut catatan dari seorang penulis Muslim Tiongkok yang bernama Liu Zhi. Ya, jadi berdasarkan penelitian dia, pengamatan dia, agama Islam itu pertama kali dibawa oleh Sa'd bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, pada tahun 615 atau 616 kalau nggak salah. Ya, jadi itu pertama kalinya. Jadi dia sempat tinggal di Guangzhou selama beberapa tahun, kemudian kembali lagi ke Arab. Ya, kemudian 21 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 650, Sa'd bin Abi Waqqas kembali lagi ke Guangzhou dan membawa salinan Al-Quran. Ya. Kemudian dia juga mengunjungi kaisar dinasti Tang pada saat itu yang bernama Tang. Ya, Tang Gaozong. Benar sekali. Dia juga membawa oleh-oleh buat kaisar dan diterima baik. Jadi sebagai duta besar kebudayaan ya? Ya, benar. Dan sejak saat itu juga Sa'd bin Abi Waqqas diperbolehkan untuk menyebarkan agama Islam di Guangzhou dulu. Secara resmi ya? Ya, secara resmi di Guangzhou dulu. Awalnya di Guangzhou dulu. Kemudian perlahan-lahan menjemara ke seluruh Tiongkok. Yep. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi dari utara misalnya provinsi Shanxi, Qinghai, sampai provinsi Fujian, Guangdong di seluruh Tiongkok kayaknya ada komunitas atau orang Muslim. Ya, banyak. benar. Jadi berdasarkan maaf, dia berdasarkan informasi yang saya baca juga, totalnya ada 30 juta Muslim di Tiongkok. Dan jumlah masjid yang tersebar di seluruh Tiongkok jumlahnya sekitar 40.000 ya. 40.000 masjid. Sekarang kita sudah berada di dalam sini dan hari ini hari Jumat. Kita akan membawa kalian untuk melihat suasana sholat Jumatan di sini juga. Kayaknya bakal ramai sekali hari ini. Ya, tadi udah ada banyak yang pengen nanti sholat. Iya, tadi pas kita ngomong ada beberapa yang sempat lewat juga sebenarnya. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kompleks ini besar sekali ya. Luas sekali. Kita sudah berjalan kira-kira 200-300 meter.
Jadi kompleksnya ini dikelilingi oleh taman yang sangat rindang sekali di sini. Jadi di sini selain ada makam dari sahabat Nabi, ada juga masjid di dalam sini. Ya, jadi ini salah satu tempat beribadah umat Islam di Guangzhou. Kita coba masuk ke dalam ya. Dan di sini tertulis kalau makam dari sahabat Nabi ini sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Tiongkok sejak tahun 2013. Dan di sini juga dituliskan kalau total luas dari area makam dari sahabat Nabi ini seluas 2.200 meter persegi. Jadi lumayan luas. Kita coba masuk ke dalam. Jadi ini tempatnya umat Muslim, salah satu tempat umat Muslim melakukan kegiatan ibadah di Guangzhou sini. Di sini kita sudah bisa melihat sudah mulai banyak orang yang berkumpul di sini.这里是广州先贤清真寺。广州总共有4座清真寺，光塔清真寺、先贤清真寺，还有小东营清真寺，还有豪畔清真寺。总共有4座清真寺，但是都是老寺，都是古寺，里面都有古建物。你们有机会的话，都可以去转一下。这个寺呢，它的最大标志性就是古墓院，里面是圣人舅舅的坟。他当年来中国传教的时候，就归真到此。然后那口井呢，冬暖夏凉，它也有1400多年的历史，但是它一直都有水。你像咱们老家打个井，几年都没水了哈，但是这口井呢，1400多年的一直都还有水，而且平时就比如说像这种周五这个礼拜的时候，是不是全世界各地都会有人会来？对，因为广州它是个外贸之都嘛，就很多人都来这里来做生意，所以说呢，主麻呢是属于我们穆斯林聚礼的日子，所以说呢，星期五中午，不管忙与不忙，都要来清真寺的。是这样的。您大概知不知道这么长时间，比如说大概每天或者是每一次礼拜会有多少人过来？平时的话就比较少，它不像老家，就是喊了帮客，大家就走过去就很近。这里呢，平时因为都要上班，所以说平时的话人就比较少，稀稀拉拉几十个人或者甚至10几个人。但是呢，平时要是星期五就不一样了，最低的话1、2千，多的话就好几千上万，是这样的。因为3年疫情还是受影响的，人数就没有这么多了。因为开始恢复了就好了，是吧？恢复的话还要一段时间，因为毕竟是有4座清真寺，它不是都来这一座清真寺的，所以说人也比较分散。但是呢，广州穆斯林呢，大多数都是外来人口，像我们呢都是后来迁户到广州过来定居的。对，定居。那您是哪里的？我是河南的。哦，河南的。我是陕西的。陕西离我们很近，都特别近。我们那边开车大概3、4个小时就到西安了。因为西安，我就是西安人。因为西安的话，就我住的离回民街特别近，我们经常去里面大兴山。那个也是古寺，对，很大的一座清真寺，很大，然后还有银杏树。那您是回族吗？还是？我是回族，我老公一家是汉族入教的。哦，他是汉族穆斯林，包括他身份证现在虽然写的是汉族，但是他是汉族穆斯林。他爸爸妈妈还有他弟弟妹妹现在都信仰伊斯兰。包括他们找的对象也是要找穆斯林，也是穆斯林。因为我们穆斯林呢，我们这个宗教没有强迫，我们也不出去宣教，就是经过你自己的认知，你来参与来加入。因为强迫是没有这个必要的，是吧？信仰这个自由嘛。然后我老公一家他是加入的，像这个朋友也是汉族加入的。
哦，也是汉族他也是的吧？汉族加入的。哦，在我们志愿者队伍里面有很多都是汉族加入的。宗教也不是一个枷锁，也不是生活的枷锁，它只是生活的一种方式。你们有你们的方式，我们有我们的方式。就像我们也会有很多汉族朋友一样，我们也玩得很好。但是你尊敬你，我尊重我的。就这样，但是成为你的汉族朋友吗？没有关系啊。但是我们一起吃饭肯定都是去回族餐厅。对对，因为回族餐厅的话，大家都能吃牛羊肉啊。我们大学班里面有一个是回族同学，所以我每一次聚餐都在八一老爷。对，都是非常尊重，都是去回族餐厅，和善。而且在我们河南呢，汉族人还是多的。但是呢，我们那边汉族人呢，都是跟我们去回族餐厅吃饭，都是去。都是互相尊重嘛，这样才能成为好朋友嘛。那我有一个问题啊，就是刚才你说你老公是汉族入教的嘛？汉族穆斯林啊，汉族穆斯林嘛，他刚入教的时候会不会，比如说一些不习惯啊这些？也没有吧，因为他自己先看了佛教、基督教、伊斯兰教的书籍，他自己选择了伊斯兰教，所以说呢，他就对这方面他没有排斥。所以说牛羊肉啊、鸡啊，形容说我们出去旅游啊，自己带东西啊，或者自己做呀，都是那个。我们对我们家孩子呀什么的，对这些饮食啊什么的，我们都是会最基本的要求。就是说你可以和朋友去玩，但是我们不会说随便吃，因为我们回族的肉类它必须的是活蹦乱跳、健康宰杀的，不能说我们悄悄给弄个死的，或者怎么给你卖掉了，是不可能的。我们很严格的这个东西。伊斯兰教也是追求真善美，也是讲究和平的。对，所以说并不像别人说我们就是恐怖分子。恐怖分子的话，不可能是我们，因为我们追求和平。我们不能杀戮。从印尼的应该也不少，之前就是疫情的前。对，印尼很多的。我是印尼的。哎呀，这是你老乡了，快来，你印尼老乡，快来。哎。你老乡他妈他爸都是印尼人。哎，我是印尼的。福建。我是印尼的。印尼哪里的？我是棉兰苏门答腊的。啊，我爸是爪哇的。爪哇哪里啊？爪哇那个边那个要坐那个小船这样进去的。哦，你爸是归侨吗？都是华侨。归侨是吧？然后回来的是吗？哦，那你爸妈也是穆斯林吗？不是基督教。不是，然后你我原先也是基督教。您的老公也是回族吗？对，回族。哦，那你去过印尼吗？我没有，我爸爸跟我弟弟经常去。经常去。我们那边还有家人嘛。好，谢谢您。好。喝呀什么都要开头都要说 Bismillahirrahmanirrahim 这一句阿拉伯语，一般小孩子也会。而且我们穆斯林见面的是斯连瓦的坑，就是平安在你上，就是祝你平安的意思。所以说每个民族它都有自己的文化。好。这个井现在就是把它给封闭住了，为了保护它嘛。要不然下雨啊，什么树叶啊都落进去。它以前就是这个压杆嘛，这样子压的。它等一下理完吧，它就把它这里坏了，上个主门喝水的人太多了，坏了，你看。它就这样，压杆坏了要修。它这个井是每个主门都会很多人来喝水。已经有1300多年的历史了。对，1300多年。Jadi ini sejarahnya sudah 1300 tahun. Sebuah sumur yang dianggap sangat suci. 伊斯兰教有1400多年。然后这个水是可以直接喝的，是吧？对，它冬暖夏凉嘛，它一直都这样喝的，所以说他们上个主门人太多，它压泵压坏了。哦，这个坏了还没修好是吧？修一下，因为它就是个小压泵嘛。好。这里在下面，把刘海这啊，然后这里就根据你的根据双紧给扣住。那我得双会我脸比较大。这就可以了，差不多了哈。可以哈。没有露出来。可以，没事。挺好看的，戴这个，这个颜色戴着还挺好看。好，不怕掖进去。好。对，后面掖进去，这样。好了，可以了。戴这个颜色还挺好看。好。Cantik sekali. Iya. Yuk kita masuk. Cantik nggak guys? Cantik pasti.
Jadi tadi pinjam hijab jilbab dari sukarelawan yang ada di sini tadi. Dan sekarang kita lagi menuju masjid di depan sana tempat para muslim melakukan sholat Jumatan di sini. Bakal ramai sekali. Sebentar lagi bakal dimulai ibadahnya. Nanti kita lihat sama-sama. Oke. Menjelang waktu sholat Jumat, para jemaah wanita pun bergegas menuju tempat khusus yang disediakan untuk mereka. Nah, jadi ini adalah hall utamanya di lantai kedua. Nah, jadi tempat sholat di masjid ini dibagi menjadi 2 tingkat. Ini di lantai pertama, seperti ini. Di dalam toilet pria juga disediakan tempat wudhu. Jadi di dalam sana sudah penuh, guys. Dan di depan sini dialasi tikar agar yang lain bisa ikutan untuk sholat Jumat. Dan ini masih terus diawasi tikar yang baru. Dan ini di lantai 1, di tingkat 1 sekarang sudah penuh juga. Jadi 2 lantai tadi sudah penuh semuanya ya. Imam yang memimpin sholat Jumat adalah orang Tiongkok yang juga ulama yang memiliki sertifikasi dari Asosiasi Islam Tiongkok. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. 无论它是任何民族、任何国家。 Hari ini yang datang buat sholat Jumat sangat ramai sekali. Sampai di area sana juga sudah sampai di luar gedung dari masjidnya ini. أشهد أن محمدًا رسول الله
啊，你好，哎，你好，请问您是哪里的？我们是宁夏的，宁夏回族，然后到这个地方，广州的这地方，这有一个拱门，就是万嘎所拱门，然后我们在宁夏那边过来，在这边上个坟，就是在拱门上面上个坟，让这个拱门的人，就是老太爷给我们求一个平安，然后我们就从宁夏过来的。今天是周五，然后是做礼拜，到这个清真寺里面来做礼拜了。那您是头一次过来吗？我是头一次过来，因为从小一直在宁夏，没有这边过来过，今天是头一次过来的。就是你家人全都是穆斯林？我们是从小一直几代人都是回民。好，谢谢你。没事，不用谢。Setelah sholat Jumat selesai, para jemaah pun bergegas untuk berziarah di makam Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi pada saat jemaah pria sholat Jumat, di tempat inilah jemaah wanita berkumpul dan sholat bersama. Halo Puspita. Baru selesai. Yep. Tadi kamu di sini ya? Ya. Wanita semuanya sholat di sini ya? Ya, semua sholat di sini dan di dalamnya juga ada. Oh, di dalam ada juga sana ada, juga. Ya. Penuh hari ini ya, ramai sekali. Ramai sekali dan ya. Sebenarnya udah penuh semuanya. Ya. Ya, ada banyak yang nggak ada tempatnya. Ya, jadi sana sama dalam juga. Tadi dalam gedung udah nggak ada tempat juga. Jadi sampai alas tikar di luar gedung semuanya. Ya. Kayaknya di dalamnya belum selesai. Ya, belum selesai dalamnya. Ini datangnya dari berbagai daerah di Tiongkok. Saya ketemu beberapa orang asing. Ya, banyak sekali orang asing. Banyak. Tadi saya lihat dari mancanegara ya, berbagai negara. Dari negara Afrika, dari negara Arab. Iya, semuanya ada di sini. Nanti mereka tunggu masuk ke kuburannya. Iya, jadi di sana itu adalah makam dari Sa'd bin Abi Waqqas atau sahabat Nabi. Mereka lagi ngantri menunggu untuk masuk ke dalam, untuk berziarah di dalam sana. Dan gaya bangunan di sini, arsitektur masjid di sini dan bangunan di sini dikombinasikan dengan gaya arsitektur tradisional China ya. Ya. Tempat ini sudah berusia lebih dari 1.300 tahun, makam dari Sa'd bin Abi Waqqas. Dan bisa kita lihat di sini tempat ini dianggap sebagai tempat yang sangat suci bagi Muslim, baik di Tiongkok maupun dari berbagai negara. Jadi tadi si Puspita mau dikenalin pasangan. Dijodohkan sama siapa? Sama seorang nenek. Suku Hui ya? Yeah. Yang datang berziarah di tempat ini. Yeah. Tadi sama-sama sholat di sini ya? Duduk di sini ya? Kami duduk bersama. Duduk bersama. Yep. Terus mau dijodohin? Langsung sama siapanya? Video sama apa namanya? Keluarganya. Sama keluarganya? Yep. Langsung video call? Video call, bisa nggak lihat? Terlalu cantik sih. Mama. Nah, jadi kita sudah berada di dalam makam dari Sa'd bin Abi Waqqas. Disinilah katanya Sa'd bin Abi Waqqas dimakamkan di kota Guangzhou. Sebagian orang percaya Sa'd bin Abi Waqqas dimakamkan di sini. Tapi sebagian yang lain menganggap kalau Sa'd bin Abi Waqqas wafatnya bukan di tempat ini.
Dan katanya di tempat inilah 40 murid dari Sa'd bin Abi Waqqas dimakamkan juga. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tempat ini sudah dijadikan sebagai situs cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Tiongkok. Kita jalan ke belakang sana. Ini pohonnya gede banget, pohon tua yang ada di belakang dari makam Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi di kedua sisi dari makam Sa'd bin Abi Waqqas ada juga makam dari para murid-muridnya yang totalnya berjumlah 40 orang. Jadi guys, kita ketemu lagi dengan bapak yang satu ini, Muslim suku Hui. Dan ini udah menjelang bulan puasa dan Idul Fitri. Jadi aku mau tanya beberapa pertanyaan mengenai puasa dan Idul Fitri dari suku Hui di Tiongkok. 你好，想问一下再过一个多月吧，1个多月，也就是1个月零几天吧。对，要过那个斋月了嘛。斋月就到了我们这每年这回民分斋的时候，一年只有这么1个月，分这1个月的斋。到了时候就是分斋的时候是晚上，有规定的时间，然后一吃，在一天都不能吃也不能喝。到了晚上还是有规定的时间，然后才能吃才能喝。在平时一天的时候不能吃一点。嘴里面一点东西都不能下去。那大人小孩都一样吗？都一样的，小孩一般从几岁开始？从8岁，男孩比较8岁，女孩到10岁以后，就是和大人一模一样。那个开斋节对你们来说，对中国的回族来说也是一年中最大的节日。2个节日就是2个儿子的节日，开斋的节日，还有就是古尔邦节。古尔邦节，他就吃古尔邦节，到那个时候才能，这是我们回民2个最大节日，2个节日。你们过开斋节的时候有没有特殊的庆祝活动啊？一般第一天会做什么呀？我们开斋的时候就是最大庆祝，就是朋友都来请到，就是来的拜访，家里就开个斋呀，然后就去到了个亲人地方去，然后就是扫个墓呀，就是这地方去，再就是团圆一下。回民不是到节日，然后所有的就亲戚都来聚到一起，开个斋，开斋节日就是相聚一下。很热闹是吧？你们那边宁夏那边好吃的呀、好喝的都有，很有氛围哈。对，他就是那样，吃的喝的比较卖的丰盛一点，全部拿来就是聚到一起吃一吃喝一喝。好的，就是开有机会我也想去宁夏看一看。可以，欢迎，到时候你们都来。好，好，非常感谢。不用谢。我们都是你。好。我刚跟奶奶聊了好久，特别久，我都加奶奶微信了。好。你把这老奶奶放那个主播上面，放那个微信上。给国家出了，真叫呢好，再见。你们都是从一个地方过来的，都是一个地方过来的。我们是一家一家人。是个家族人。Suasana di sini beda banget. Ya terus tadi saya udah ngomong lama banget sama nenek. Katanya keluarga saya baik nggak? Ada saudara nggak? Sekarang udah menikah nggak? Jadi langsung kami ketemu di sini terus jadi teman yang baik, sangat akrab. Mungkin kurang tahu kenapa ya, mungkin suasananya, mungkin tempatnya, mungkin orangnya. Kayak nggak ada batasan mungkin ya. Jadi kayak bisa melebur begitu saja dengan mereka ya. Ya tadi yang kita wawancara itu juga bapak itu juga baik sekali, ya ramah sekali. Tadi saya untuk kembalikan jawabnya, terus dia dadah sama aku, terus saya bilang sampai jumpa lagi ya. Ini pengalaman yang sangat tak terlupakan di sini.